باب مجاهدة خلوف السوء وكون مجاهدتهم من الإيمان. عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. باب كون التحاب في الله تعالى من الإيمان وبيان سببه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Bab berjuang menentang generasi kemudian yang jahat, dan perjuangan menentang mereka adalah sebahagian daripada iman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun nabi yang telah diutus Allah sebelumku, melainkan pasti ada di kalangan umatnya golongan Hawariyun dan para sahabat yang berpegang teguh dengan sunnahnya dan patuh kepada perintahnya. Mereka kemudiannya digantikan oleh angkatan baru yang pandai berkata tetapi tidak berbuat, bahkan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka sesiapa yang berjuang menentang mereka dengan tangannya, dia adalah orang mukmin. Sesiapa yang berjuang menentang mereka dengan lidahnya, dia adalah orang mukmin. Dan sesiapa yang menentang mereka dengan hatinya, dia juga adalah orang mukmin. Sesudah itu tidak ada lagi iman walaupun seberat biji sawi. Bab berkasih-kasihan kerana Allah Ta'ala itu adalah sebahagian daripada iman dan perkara yang menyebabkan timbulnya perasaan kasih sayang. Abu Hurairah meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak dapat masuk syurga selagi tidak beriman, dan kamu tidak beriman selagi tidak berkasih-kasihan. Tak maukah kamu aku tunjukkan jalan untuk berkasih-kasihan? Sebarkanlah salam antara sesamamu. Itulah dua hadis yang kita baca, terletak di bawah dua tajuk. Tajuk bab yang pertama ialah bab mujahadati khulufis su wa kauni mujahadatihim minal iman. Ini tajuk bab yang dibuat oleh Al-Ethiopi. Beginilah tajuknya. Al-Ubbi pula membuat tajuk bab begini, di bawah nota tu, nota 188. Bab qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin
ba'athahu Allahu qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab. Itu tajuk. Jadi terjemahannya, bab sabda Nabi SAW, tidak ada seorang pun Nabi yang diutuskan oleh Allah sebelumku, melainkan dia mempunyai hawariyun dan sahabat-sahabat dari kalangan umatnya. Itu tajuk dibuat. Menurut Al-Ethiopi, tajuk seperti ini tidak sesuai dengan kitab iman. Qadhi Iyad, Imam Nawawi, As-Sanusi, Al-Qurtubi dan kebanyakan pensyarah pula tidak membuat apa-apa tajuk di sini. Ini kerana mereka menganggapnya masih termasuk di bawah tajuk bab yang sebelumnya, yaitu bab wujubi izalatil munkar bil qadril mustata' wa anna izalatahu minal iman. Jadi kata mereka, ini hadis ini masuk di bawah bab sebelum ni lagi. Maksud bab itu, bab kewajipan menghilangkan kemungkaran sedapat mungkin, dan usaha menghilangkannya adalah sebahagian daripada iman. Pilihan kebanyakan pensyarah yang memasukkan hadis 41 ini di bawah bab sebelumnya juga, menurut Al-Ethiopi, kurang sesuai, kerana perkataan mujahadah menunjukkan adanya perlawanan dan pertentangan di antara dua pihak, sedangkan perbuatan mengubah kemungkaran, taghyiril munkar, pula hanya berlaku dari pihak pengubahnya sahaja. Itulah sebabnya beliau membuat tajuk seperti di atas. Jadi seperti kita maklum, tajuk-tajuk yang terdapat di dalam Sahih Muslim ini dibuat oleh orang kemudian. Dalam nota-nota ini saya tak terikat dengan mana-mana kitab. Saya akan pilih mana yang sesuai daripada tajuk-tajuk yang telah dibuat oleh pensyarah-pensyarah sebelum ini. Macam di sini saya pilih Al-Ethiopi punya, yang kita letak di atas itu Ethiopi. Kalau baca kitab syarah Muslim yang ada mungkin tak sama. Jadi perlu tahulah terlebih dahulu. Jadi bersedia menerima perubahan itu. Begitulah keadaannya. Sebab kita nampak ada perbezaan itu antara bab sebelum ni dengan bab sebelum ni menyatakan perbuatan mungkar yang perlu diubah. Itu saja. Di sini ada perlawanan, pertentangan di antara satu generasi dengan generasi yang lain. Artinya generasi kemudian mengubah apa yang baik telah ditinggalkan oleh generasi dahulu. Jadi kita yang ada di zaman kemudian ni kena berusaha melawan, memperbaiki percubaan untuk mengubah yang lama yang bagus itu. Yang lain ada kelainan. Yang dulu mengubah kemungkaran saja umum, terlalu umum. Yang ini kemungkaran itu dibuat oleh kemudian. Yang dahulu ditinggalkan oleh Nabi-Nabi itu bagus. Jadi kita kena kembalikan orang yang mengubah sunnah Nabi kepada yang asal. Itu bezanya. Dan di situ akan ada pertentangan dan perjuangan. Di situ mujahadati khulufis su. Kalau kita perhatikan dalam hadis itu, faman jahadahum, siapa yang menentang mereka. Di situ dalam tajuk mujahadah. Khulufis su thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Di situ khuluf. Khuluf itu pengganti atau generasi kemudian yang tidak baik, yang jahat. Dia jamak kepada khalfun. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salat wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Misalnya di dalam Al-Quran ada sebut fa khalafa min ba'dihim khalfun, lalu mereka digantikan oleh generasi kemudian. Khalfun biasanya generasi kemudian yang tidak baik. Kalau khalafun itu yang baik. Lam tu bagi di atas. Ini khuluf, mufradnya lam itu mati. Khalfun.
Seperti dalam Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Itu menunjukkan generasi kemudian yang tidak baik, yang jahat. Kalau generasi kemudian yang baik, ya khalaf. Itu beza. Macam yang kita maklum dalam istilah salaf dan khalaf itu. Khalaf generasi kemudian tapi bagus. Khalfun lain, khalaf lain. Ini khuluf ni jamak kepada khalfun, bukan khalaf. Wa kauni mujahadatihim, dan usaha berjuang menentang mereka itu minal iman, adalah sebahagian daripada iman, hasil iman atau tuntutan iman, atau berpunca daripada iman. Itu seperti yang kita telah bincangkan sebelum ini. Sebab ini bab-bab ni semua ni masih lagi berada di bawah bab besar Kitabul Iman. Semuanya sepatutnya kena adalah sebahagian daripada iman. Jadi kena ada, itu sesuai. Macam tajuk yang dibuat oleh Al-Ubbi, bab qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ba'athahu Allah qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab. Itu memang sesuai lah dari segi ada terdapat dalam hadis itu, tapi tak ada sebut satu pun perkataan iman itu. Jadi kurang sesuai kerana tidak ada perkaitan hadis itu dengan bab besarnya Kitabul Iman. Kurang sesuai. Itu masing-masing pilihan lah. Pilihan pensyarah-pensyarah kepada Sahih Muslim. Jadi dalam tajuk tadi disebut khulufis su, tetapi dalam hadis tak ada sebut su, tak ada. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, itu saja yang ada. Khulufus su itu tidak ada. Tetapi maksud yang tersebut dalam hadis khuluf ini ialah khulufus su lah, generasi kemudian yang jahat. Sebab dalam hadis ada sebut mereka tahu kata saja, buat tidak. Kalau buat pun buat yang tidak disuruh. Ini pelapis atau orang kemudian yang tidak baik lah, yang jahat lah. Kita dikehendaki memperbaiki, menegur, mengubah perbuatan mereka itu. Baiklah, ini hadis 41, artinya 40 dah hadis telah berlalu sebelum ini. Sebagai sambungan kepada nota sebelum ni, hadis 41 dan muka suratnya 63. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya. Siapa Abdullah bin Mas'ud ini? Kita dalam Mukhtasar Sahih Muslim ni, kalau sahabat-sahabat itu belum lagi kita bertemu, akan kita sebutkan secara ringkas latar belakangnya. Untuk berkenalan dengan dia, ilalah kita ada nota di sini. Beliau ialah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Shamkh bin Makhzum bin Sahilah bin Kahil bin Al-Harith bin Tamim bin Sa'ad bin Hudzail bin Mudrikah bin Iyas bin Mudar Al-Hudhali. Itu panjang. Jadi silsilah nasabnya, sebab orang Arab ni dia jaga kan. Jadi boleh sebut banyak. Boleh sebut. Ibu beliau bernama Ummu Abd binti Al-Harith bin Zuhrah. Ada yang mengatakan binti Abdul Harith. Tak apalah, itu cerita nama lah, silsilah nasabnya. Abdullah bin Mas'ud termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun yang disebut dalam Quran, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini orang yang memeluk agama Islam di peringkat awal dan susah memperjuangkan Islam di peringkat awal. Beliau juga merupakan salah seorang ulama besar di kalangan sahabat. Dia sahabat-sahabat ni bukan semuanya alim. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang orang hulu, kata orang hulu, baru saja memeluk agama Islam, dan banyak lagi sifat-sifat lama tu
tidak terbuang, ada pada dia. Kita nampaklah kekasaran dia tu sama ada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan orang-orang lain, nampak pasal tidak mendapat banyak pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak lama bersama baginda. Tapi Ibnu Mas'ud ini berbeza sebab dia alim. Kalau alim di kalangan sahabat itu maknanya hebatlah. Hebat. Mendapat gelaran sahibun na'lain. Sahibun na'lain. Sahabat yang bertuah kerana diberi peluang berkhidmat, membawa dan menjaga selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menanggalkannya dalam perjalanan, kemudian meletakkannya di hadapan baginda apabila ia diperlukan. Itu caranya. Jadi di mana-mana kalau dia pergi, dia ni jaga kasut Nabi SAW atau selipar Nabi. Katakanlah sebab apa perlu begitu? Sebab mungkin masuk dari sebelah sini tapi keluar dari sebelah sana. Kita katalah masuk masjid sebelah sini, tapi dia nak pergi punya sebelah sana. Jadi kalau selipar tu duduk di sebelah sana, kena pusing, jauh. Jadi sahabat-sahabat ini masing-masing berusahalah kalau seboleh-bolehnya nak berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya benda-benda yang kecil-kecil itu tidak menyerabutkan, tidak mengganggu fikiran dan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di rumahnya, isteri-isterinya yang mengambil berat benda-benda macam tu. Kalau dalam perjalanan, sahabat-sahabatnya. Ada yang kita kata bawa kain, hamparkan kain bila Rasulullah SAW nak tidur, letakkan bantal di situ. Ada yang bila Rasulullah SAW nak pergi buang air, bawa air, macam dalam kendi begitu kan, bawa air, pergi berkhidmat kepada dia. Bila dia perlu, bagilah. Kemudian kalau nak berwudu, ada pula yang tuangkan air tu, Rasulullah berwudu. Yang pergi cari air tu orang lain lah, sahabat-sahabat lah. Biasanya mereka ini dari kalangan anak-anak muda yang buat kerja benda-benda begini. Tapi kadang-kadang orang tua pun ada juga. Ini untuk khidmat lah, sebagai berkhidmat kepada Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud ini dia lebih terkenal dengan jaga selipar atau kasut Nabi SAW. Jadi bila Nabi pecah, tanggalkan atau buka kasut dia tu, dia pegang, dia jaga supaya tidaklah, kalau tidak kan, kalau banyak kasut itu mungkin dipinjau atau orang ini ataupun hilang. Ada yang baru-baru mungkin dia ambil pergi rata itu, ikut ada selipar, ada juga orang macam tu kan. Kadang-kadang di masjid pun boleh hilang kan. Dia kira sahut saja. Dia kira sahut saja, ikutlah selipar siapa pun sahut. Tahu-tahu tu dia cari, nana tu dia cari di mana pergi selipar dia, susah dia. Macam itulah. Sahabat-sahabat tak mahu berlaku begitu kepada Nabi SAW. Susah kerana benda remeh-temeh, benda kecil-kecil gitu. Sebab orang yang fikir benda-benda besar, kadang-kadang dia tak sempat nak fikirkan benda-benda kecil itu. Tak sempat. Misalnya nak cari pen, sibuk cari, buat masa di situ, terganggu. Kadang-kadang naik darah pula di situ. Nak cari kancing baju saja. Jadi naik darah. Sedangkan nak pergi mesyuarat, mesyuarat tu habis terganggu dengan sebab benda-benda kecil, katakan kadang-kadang. Itu sebab Nabi SAW sudah tunjukkan kepada kita benda-benda macam ni sepatutnya ada orang lain yang uruskan, yang jaga. Dan kita sebagai pengikut, kalau Nabi SAW ni pengikut, kena jaga dia lah. Kalau di bahagian lain siapa pun begitu juga, sepatutnya begitu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini terkenal dengan sahibun na'lain sebab dia yang jaga selipar atau kasut Rasulullah SAW. Bila Nabi SAW nak guna kasut, dia letak. Itu cara khidmat orang zaman dulu kepada ikutan-ikutannya atau pemimpin-pemimpinnya. Kita banyak tengok dalam sejarah ulama-ulama dulu pun begitu.
Tapi kalau sekarang dia dah tak perlulah. Benda lain banyak lagi untuk khidmat. Kadang-kadang duduk sibuk benda gitu, sedangkan benda tu selesai dah. Tak ada apa pun, benda lain lah pula sepatutnya. Tak perlu terikat sangat lah dengan benda-benda begitu. Kadang-kadang setengah-setengah orang ni dia suka sangat zahir, dia nak sama dengan cara Rasulullah, sedangkan benda tu tak perlu dah. Benda lain pula yang diperlukan. Itu bergantung pada keadaan. Abdullah bin Mas'ud telah menyertai perang Badar dan perang-perang lain yang berlaku selepasnya. Maknanya ini sahabat yang sangat masyhur, terkenal. Perang Badar pun dia ikuti. Orang yang ikut serta dalam perang Badar itu kan memang lebih ada kelebihannya, ada keistimewaannya. Abdullah bin Mas'ud ni perang Badar lagi dia ikut serta. Lepas tu perang-perang yang lain pun ada sentiasa bersama Rasulullah SAW. Artinya orang yang betul-betul teruji lah dalam kehidupannya, dalam perjuangan hidupnya. Beliau meriwayatkan sebanyak 848 buah hadis. Di zaman pemerintahan Umar, beliau dilantik menjadi hakim dan pengurus Baitul Mal di Kufah. Itulah dari segi jawatannya. Beliau telah membina sebuah rumah berhampiran masjid di Kufah. Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia di Madinah. Walaupun dia lama duduk di Kufah, tapi dia meninggal dunia di Madinah pada tahun 32 Hijrah. Jenazah beliau disembahyangkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam dan disemadikan di tanah perkuburan Baqi'. Ketika itu usia beliau sudah melebihi 60 tahun. Ini secara ringkas lah, serba ringkas. Kalau nak kira sejarahnya banyak lagi lah. Orang buat tulis buku yang berasingan untuk sejarah dia. Banyaklah yang disebutkan ketokohan dia, terutamanya dari sudut fiqh. Sehingga kalau dalam mazhab Hanafi, rujukan utamanya di kalangan sahabat ialah Ibnu Mas'ud. Itu dalam mazhab Hanafi. Kemudian dia ni kalau nak kira dari segi zahirnya, rupanya tidaklah menarik sangat, rendah orangnya. Kemudian betis dia tu bukan jenis besar lah, betis dia tu kecil. Tapi Nabi SAW kata, nampak dia macam tu, kalau ditimbangkan lebih berat daripada orang lain di akhirat nanti. Nabi sebut. Memang seorang yang masyhur di kalangan sahabat, menjadi rujukan di kalangan sahabat. Dan ini kalau mengikut ulama-ulama termasuk dalam mujtahid di kalangan sahabat. Kalau nak sebut sebagai mujtahid di kalangan sahabat, inilah salah seorang daripadanya. Nabi SAW sebut di sini, tidak ada seorang pun Nabi yang telah diutus Allah sebelum. Maknanya semua, semua, tak ada kecuali. Kecuali ada dalam hadis seperti kita akan bincangkan nanti, yang ada pengikut tu, kalau ada, dia mesti ada di kalangan mereka, di kalangan umatnya sendiri, golongan Hawariyun dan para sahabat. Nabi-Nabi ini ada pengikut setianya. Ada pengikut setianya. Itu dipanggil Hawari dan sahabat. Jadi sahabat ini bukan sahabat Nabi kita sahaja. Nabi-Nabi sebelum Nabi kita pun ada sahabat-sahabat. Cuma Hawari itu lebih mensifatkan sahabat Nabi Isa, lebih terkenal sebagai Hawari. Kalau sahabat Nabi kita, sahabatlah, disebut sahabat itu. Golongan Hawari. Ada dalam hadis sebutkan Nabi sebutkan kepada seorang sahabat perkataan ini, yaitu likulli nabi hawari wa inna hawariyya
Az-Zubair. Zubair bin Awwam. Setiap Nabi ada hawari, yang pengikut setianya, pengikut yang taat, sangat patuh kepadanya. Hawariku ialah Zubair. Kalau nak kira sebut secara khusus lah untuk sahabat, ada juga. Jadi artinya tu dekatlah dengan sahabat. Cuma bila disebut begitu, ada keistimewaan dia yang tersendiri. Kita ada nota di situ. Para ulama berbeza pendapat tentang siapakah ni. Sebelum itu, kata Al-Ubbi, yang dimaksudkan dengan umatnya, tidak ada seorang pun Nabi yang telah diutus Allah sebelumku, melainkan pasti ada di kalangan umatnya. Jadi umat tu apa maksud? Ialah umat Nabi berkenaan dari kalangan pengikut-pengikutnya yang beriman kepadanya. Ini dipanggil ummatul ijabah. Ia boleh juga dipakai dengan arti yang lebih umum, yaitu umat dakwahnya, ummatul dakwah. Maka termasuklah juga di dalamnya orang-orang kafir. Bagaimanapun di dalam hadis, perkataan umat lebih banyak dipakai dengan arti yang pertama. Jadi dalam hadis, kalau kita menjumpa perkataan umat, apa makna? Dua makna ni. Kena ingat, sama ada ummatul ijabah atau ummatul dakwah. Ummatul ijabah ialah umat yang menerima seruan atau agama yang dibawa oleh Nabi itu. Yang ni kalau kita orang Islam, itulah ummatul ijabah. Orang Islam lah yang menerima ajaran Nabi. Kalau umat masing-masing Nabi pun begitulah. Yang Islam di kalangan mereka, itulah yang dikatakan ummatul ijabah. Pasti ada di kalangan umatnya. Jadi umat itu apa? Ummatul ijabah lah. Bukan semua itu macam kita sekarang. Semua ummatul ijabah termasuk kita. Tapi apakah kita ni sahabat? Tidak. Kita tidak sahabat. Kita ni awari ke? Tidak, kita bukan sempat dengan zaman Nabi SAW pun. Di kalangan ummatul ijabah yang sepanjang masa ni akan ada. Jadi yang ada tu, umumnya yang ada tu ialah di zaman Nabi itu sendiri. Ketika Nabi itu masih hidup, sahabat-sahabat inilah yang bersama mereka, atau hawari inilah yang bersama mereka. Tapi mereka itu dari kalangan ummatul ijabah. Satu lagi ummatul dakwah. Ummatul dakwah semua sekali lah. Macam selepas Nabi kita diutuskan, semua ni terikat dengan agama dia, sepatutnya masuk agama dia, memeluk agama dia. Tetapi ada juga yang tidak. Yang tidak tu umat Nabi ke tidak? Umat juga, tapi ummatul dakwah, bukan ummatul ijabah, bukan umat yang menyahut seruannya, yang mengikut agamanya, bukan. Jadi orang kafir pun umat juga, cuma umat dakwah, umat yang dakwah Nabi itu perlu disampaikan kepada mereka juga, dan mereka terikat dengannya. Kalau di zaman Nabi sebelum Nabi kita, terikat dengan Nabi itulah, dakwah dia itulah terikatnya. Tapi dalam kebanyakan hadis kalau sebut umat saja, itu maksudnya ummatul ijabah. Ummatul ijabah. Misalnya disebutkan orang-orang Yahudi berpecah kepada 71, Kristian 72, umatku akan berpecah kepada 73. Jadi umat tu umat mana? Adakah ummatul ijabah atau ummatul dakwah? Kebanyakan ulama mengatakan ummatul ijabah yang sudah terima, yang mengaku Islam, tapi masih lagi berpecah. Pecah tu sampai ke peringkat akidah, berkait dengan akidah, berkait dengan akidah. Adapun ummatul dakwah dalam bentuk lain lah, atas nama agama lain, dia pengikut agama lain, pengikut agama Kristian, agama Buddha, agama apa-apa lah macam sekarang ni.
Itu pun termasuk umat Nabi juga, tapi umat itu dakwah. Lepas itu nota seterusnya, para ulama berbeza pendapat tentang siapakah golongan Hawariyun yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Berikut dikemukakan beberapa daripadanya. Satu, mereka ialah orang-orang yang istimewa di sisi para nabi dan orang-orang kepercayaan mereka dalam urusan sulit. Itu maksudnya Hawari. Ia tidak khusus dengan pengikut Nabi Isa sahaja. Pengikut Nabi mana-mana pun yang macam ini sifatnya dinamakan Hawari. Sebab Nabi SAW tak pernah sebut perkataan Hawari ini kepada orang munafik, tak pernah sebut. Tapi perkataan sahabat ada juga. Ada juga dia guna perkataan itu untuk orang munafik. Sebab sahabat ada macam Sayyidina Umar nak bunuh, bila dia tahu, bunuh sajalah wahai Rasulullah. Ni perempuan munafik ni, kita sudah tahu kalau Rasulullah cinta sendiri, dia pastilah. Tapi Rasulullah kata jangan, nanti orang kata Muhammad bunuh sahabatnya. Muhammad bunuh sahabat, dia sebut Muhammad bunuh sahib, sahabat lah. Dia ada guna juga. Maksud guna itu bukan sahabat yang sebenar. Kalau sahabat yang sebenar, dia Islam. Kalau munafik itu macam mana nak jadi sahabat dia tidak Islam? Sahabat-sahabat ni syarat dia mesti Islam. Tapi pada zahirnya, pada pandangan zahirnya, orang anggap dia orang Islam sebab dia menzahirkan dirinya sebagai Islam. Jadi orang kata sahabat Nabi lah. Nanti orang kata, Nabi kata Muhammad bunuh sahabat dia. Muhammad ni memang begitu cara dia. Kalau dia tak setuju, kalau menentang dia atau apa-apa, jadi fitnah lah, dia akan bunuh. Lepas tu dia katalah ni macam-macam ni, dia letaklah apa-apa penyelewengannya, kesalahannya. Itu akan ada kesempatan kepada musuh-musuh untuk mencerca Nabi. Sebab itu Nabi tak lagi. Dia ada sebut juga, walaupun pada nama, tapi Hawari dia tak pernah sebut untuk orang macam tu. Maksudnya Hawari ini pengikut yang jelas, betul-betul tak ada keraguan lah tentang kesetiaannya. Yang kedua, mereka ialah sahabat-sahabat para Nabi yang paling istimewa. Itu maksud Hawari. Artinya di kalangan sahabat-sahabat ni dia tidak sama pula tarafnya. Macam tadilah, ada yang tidak alim, ada yang alim. Ini yang paling istimewa. Yang paling istimewa tu dia kena lama bersama Rasulullah SAW dan terlibat dalam banyak peristiwa besar-besar dalam sejarah. Itulah. Yang ketiga, sahabat-sahabat para Nabi yang terpilih dan ikhlas dalam cintanya terhadap mereka. Itulah. Jadi sahabat-sahabat yang ikhlas, yang istimewa lah. Berhubung dengan Hawari Nabi Isa pula, ada 5 pendapat tentang ulama tentangnya. Itu Hawari Nabi Isa. Sebab Hawari ni dia lebih khusus, lebih terkenal dengan pengikut Nabi Isa yang setia. Kalau disebutkan untuk yang lain itu tidak asal. Yang asalnya untuk Nabi Isa. Jadi kenapakah pengikut Nabi Isa dipanggil Hawari? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, orang-orang yang berpakaian putih. Pengikut dia itu berpakaian putih. Yang kedua, orang yang membersihkan kain atau tukang dobi. Mereka inilah, ini kalangan tukang dobi yang ramai menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam di peringkat awalnya. Kenapa mereka dipanggil Hawari? Sebab mereka itu asalnya golongan tukang dobi, pengikut Nabi Isa yang setia. Lalu yang lain-lain pun, yang bukan tukang dobi pun, kalau pengikut yang setia dikatakan Hawari. 3, pejuang-pejuang agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu Hawari lah.
Tak kira lah sama ada sezaman dengan Nabi Isa ataupun tidak, tak kira. Mereka dipanggil Hawari. Yang keempat, pemburu-pemburu. Yang kelima, perkataan Hawari digunakan secara umum untuk penyokong-penyokong setia Nabi Isa alaihissalam. Itu berkenaan dengan Nabi Isa. Kenapa Hawari ini dikaitkan dengan Nabi Isa? Itulah beberapa pendapat. Dan para sahabat mesti ada mana-mana Nabi pun golongan Hawari dan para sahabat yang berpegang teguh dengan ajarannya, yang setia kepadanya. Ada. Tetapi itulah dalam sejarah kan, Imam Sya'bi kata, Imam Sya'bi Amir bin Syarahil, dia kata apa? Syiah ni tak adalah, inilah paling teruk. Dalam umat Muhammad inilah golongan yang paling teruk, paling hina. Apa sebab? Sebabnya kata dia, semua diterima bahawa setiap Nabi itu ada pengikut setia, ada sahabat. Sahabat itu baiklah, terpilihlah, memang menjadi contoh ikutan. Tapi Syiah kata Muhammad tak ada sahabat dia. Orang lain semua, Isa ada Hawari dia, Nabi Musa ada sahabat dia, orang ni ada sahabat dia. Tapi Nabi kita tak ada sahabat dia. Sebab Syiah kan, dia tak terima sahabat. Sahabat hanya ada 2-3 orang saja yang tidak murtad, yang lain semuanya murtad. Wal'iyadzubillah. Nah, itu dakwaan mereka. Inilah paling teruk, golongan yang paling hina. Sebab apa? Kan Nabi kita ni kan paling mulia, penghulu sekalian Rasul. Tiba-tiba orang lain ada, dia tak ada. Dia sendiri itu tak ada sahabat yang setia. Semuanya menjadi pengkhianat kepada agamanya, perosak agamanya. Itu dakwaan mereka lah. Dakwaan mereka yang sebenarnya tidak. Yang sebenarnya macam tadilah Nabi sebut ni dalam hadis. Setiap Nabi, tidak ada seorang pun Nabi, mesti ada Hawari dan sahabat dia. Artinya adalah, takkanlah pergi berperang sampai daripada awal sampai akhir macam Ibnu Mas'ud itu. Bukan sahabat, pengkhianat agama, perosak agama. Kalau macam tu, siapalah pejuang agama Islam? Siapalah yang setia dalam Islam ni? Kalau macam tu tak ada lah. Sayyidina Abu Bakar pun, Sayyidina Umar pun, semuanya pengkhianat. Itu sebab dia kata paling teruk. Kalau kamu tanya, Sya'bi kata, orang Yahudi, siapakah daripada umat Nabi Musa yang terbaik dan terpilih? Mereka akan kata sahabat-sahabat Nabi Musa lah. Kalau kamu tanya orang-orang Kristian, siapakah di kalangan umat Nabi Isa, golongan manakah golongan yang terpilih dan terbaik? Mereka akan kata Hawari Nabi Isa, Hawari. Tapi kalau kamu tanya golongan Syiah, siapakah pengikut Nabi SAW dari kalangan umat Nabi yang paling jahat? Bukan yang paling baik, bukan yang terpilih, yang paling jahat. Mereka akan kata sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu kata dia, inilah golongan yang paling hina, paling teruk. Dia ubah terus. Jadi yang paling banyak berjasa pada agama seperti yang kita tahu dalam sejarah itu, terlibat dalam perang, macam mana pengorbanan sahabat-sahabat itu, berapa ramai yang mati syahid. Semua itu sia-sia. Sia-sia belaka. Semua itu karut belaka kepada mereka. Padahal ini semua jelas bagi kita membuktikan, menunjukkan sahabat-sahabat itu memang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana mereka tu mengamalkan taqiyah, dia anggap ini semua taqiyah macam dia lah. Ini sahabat-sahabat pergi bersembahyang, siang malam sembahyang, macam-macam sembahyang, ikut setia sangat. Itu pura-pura. Sahabat pergi berperang sampai mati itu pun pura-pura juga sebab taqiyah. Ini rosak Muhammad umat. Kalau kena penyakit Syiah ni rosak. Sebab sahabat-sahabat tu dikatakan semua tu pura-pura. Takkanlah manusia ni berpura-pura sampai begitu.
Pura-pura sehari dua boleh lah. Ini berpuluh-puluh tahun selepas Rasulullah wafat pun mereka terus berjuang sehingga Islam ini jadi semakin luas kan. Islam ini bukan semakin sempit, bukan semakin hancur. Itulah dia, pandangan dia tu, pentafsiran dia terhadap sejarah Islam tu memang sungsang. Yang kita anggap itu kemenangan, kejayaan, kecemerlangan, dia kata itu kejatuhan, kemunduran dan kesesatan. Memang sebab itu bahaya sangat ajaran Syiah ni. Alhamdulillah ramai dah dalam masyarakat kita ni yang sudah faham. Tapi suatu ketika dahulu, semasa saya mula-mula pulang lah daripada luar negara, saya terkejut. Uish, sampai begini kau umat kita ni terpengaruh dengan Syiah. Sedih masa tu. Sedih. Biasalah kalau kita tengok dalam kereta-kereta ni ada gambar-gambar ayatullah disangkut, ditampal sana sini. Biasa pada masa itu. Tapi Alhamdulillah Allah SWT dedahkan hakikat mereka. Boleh dikatakan semua orang sudah tahu cerita dia, permainan dia. Memang dahsyat. Tak pernah saya tengok cabaran yang begitu bahaya daripada Syiah terhadap umat Islam kemudian. Bahaya sangat. Tapi nasib baiklah, akhirnya umat Islam sedar juga. Satu ketika dahulu dia cuba buatlah seminar haji lah, macam-macam yang dia buat. Tujuannya nak menimbulkan kebencian terhadap penguasa tanah haram. Lalu semua memberontak, semua setuju. Kalau dia memberontak, kalau dia golengkan kerajaan itu, kalau dia jatuhkan pemerintahan itu, dia naik menggantikannya, semua boleh terima sebab dia Islam, atas nama Islam. Itu perancangannya. Tapi tak berjaya lah. Alhamdulillah tak berjaya. Sebab sekarang ni kita tak ada dengar pun seminar haji tu kan. Kalau tahun 80-an dulu, awal 80-an, sana sini seminar haji, pelik juga. Kenapa tidak seminar syahadah? Kenapa tidak seminar solat? Tapi seminar haji yang ujungnya sebenarnya dia ada agenda yang tersendiri, niat jahat. Niat jahat nak menguasai tanah haram atas nama Islam, tapi yang sebenarnya tidak Islam langsung. Oleh sebab itulah sangat bahaya. Mengikut fahaman mereka, Nabi ni tak ada sahabat. Yang disebut dalam hadis ni kadut semua. Tak ada sahabat, tak ada yang setia. Kita kata, semasa saya duduk berlawan dengan pok-pok ni dahulu, kita guna logik. Kalau tak ada sahabat, apa akibatnya? Cuba fikir. Kalau tak ada sahabat, banyak akibat dia. Kita akan dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi Rasulullah tu seorang yang tak kena Allah pilih dia, sebab dia tak pandai. Kerana Nabi ni datang untuk mengubah masyarakat, untuk menjadikan manusia daripada jahat kepada baik. Tiba-tiba Nabi ni tak berjaya. Itulah jadinya. Itu akibatnya. Jadi kenapa Allah pilih Nabi macam ni? Dan dia akan pergi jauh lagi. Itu akibat dia. Sebenarnya Allah sendiri itu tak pandai. Kenapa dia pilih Nabi yang macam tu? Kalau dia tu Allah betul, dia akan pilih Nabi yang bijaksana lah. Nabi ni tidak bijaksana. Sebaik saja dia meninggal dunia, semua murtad, kecuali 3 orang saja. Apakah Nabi ni SAW ni mencapai kemenangan demi kemenangan dalam peperangan dia dengan 2-3 orang tu saja? Itu yang pelik. Tapi dia boleh masuk akal dia. Kalau kita ibaratkan seorang Nabi itu, kita bandingkan, umpamakan dengan seorang doktor. Kalau doktor pakar, apa maknanya? Doktor yang hebat. Macam bila kita kata seseorang doktor tu hebat? Apabila dia dapat menyembuhkan penyakit yang teruk-teruk, yang berat, yang orang lain tak dapat sembuh kan, dia dapat sembuh. Dan setiap yang pergi dengan dia sembuh. Itu maknanya. Tapi yang pergi dengan Nabi kita ni ramai, semua tak sembuh. Ada penyakit, lepas tu kembali membawa penyakit yang lebih teruk lagi, murtad. Dia akan jadi begitu. Di mana kelebihan Rasul? Kalau seorang doktor,
kata sembuh hari ni, besok semua kena pula, mati dengan sebab penyakit. Doktor bijak macam tu. Dari segi logik dia tak boleh terima. Tapi mereka boleh terima. Mereka kata begitulah. Dia permusuhan dia tu pelik. Sebab benda tu dia ada kan, sebab itu benda pelik. Kalau tidak senang saja kalau nak selesaikan betul. Dan ini dia letakkan Abu Bakar, Umar, apa ni semua ni jahat. Sepatutnya Ali terus jadi khalifah, jadi imam selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni perampas kuasa, macam-macam yang disebut. Jadi kesimpulannya, kalau ikut cara dia, sejarah dia berubah. Orang yang terbaik akan dikatanya orang yang paling jahat di kalangan umat ini. Dan orang yang paling jahat di kalangan umat ini, perosak agama, itulah yang paling baik. Kan pelik. Sebab itulah Syekh Nadwi ada tulis satu buku, Suratan Mutadaddatan lil Islam. Dua gambaran yang berbeza terhadap Islam. Satu gambaran Sunni, satu gambaran Syiah. Bertentangan sama sekali. Kita nak pakai yang mana? Kalau dah kita terima sahabat itu baik, macam mana kita nak terima sahabat itu sejahat itu? Atau kalau kita terima sahabat itu sejahat itu, bagaimana kita nak terima dia baik? Ini pertentangan. Gambaran yang diberikan tak sama. Tapi kalau kita perhatikan dengan saksama, dengan teliti, kita akan nampak yang ahli sunnah itulah yang betul. Yang ahli sunnah itulah yang betul. Sebabnya kalau kita kata, misalnya Nabi SAW sendiri, mereka kata Nabi itu bertaqiyah, berpura-pura. Dia kata Sayyidina Uthman itu ini Yahudi, kata. Dia tuduh Yahudi, bersekongkol dengan orang-orang Yahudi. Sebenarnya jahat, bukan Islam Sayyidina Uthman. Yang malangnya, ini tahun 80-an dulu, ada seorang ustaz yang terkenal. Masa tu belum ada lagi handset ni sekarang ni, belum ada SMS apa semua ni, belum ada. Masa tu surat khabar sajalah medannya. Jadi saya berpolemik lah dengan dia lama juga dalam surat khabar. Dia kata, dia sendiri kata dia baru kenal Syiah tu, tapi dia bela sungguh, salah seorang tokoh lah institusi agama di tempat kita pada masa tu. Dia kata Sayyidina Uthman pun kafir. Memang jadi macam tu bila jadi Syiah. Kita kata, kalau Sayyidina Uthman itu kafir, bagaimana Rasulullah SAW bagi kepada dia 2 orang anak yang dia tidak pernah bagi kepada orang lain? 2 kali jadi menantu dia. Sebab itu dipanggil Zunnurain, seorang yang mempunyai 2 cahaya mata Rasulullah. Mana ada? Maknanya bagi Rasulullah, pada pandangan Rasulullah, Sayyidina Uthman itu bagus. Takkanlah orang tak bagus dia nak serah anak dia. Dari segi logik. Dia jawab, dia kata apa? Ini semua taqiyah, Nabi berpura-pura. Sama macam tu, boleh masuk dalam kepala dia. Kemudian kalau Abu Bakar dan Umar itu jahat, kenapa Nabi SAW mertuakan dia? Nabi ni macam mana? Bagi dia pura-pura. Ni agama pura-pura. Takkanlah hidup sekian lama itu berpura-pura. Tak masuk akal. Sebab itu kalau terima cara dia, habis rosak. Nabi tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi hawari. Sahabat-sahabat dia pada hakikatnya itulah orang yang paling jahat pada pandangan mereka. Dan benda ni bukan setakat fahaman begitu saja, dia akidah dia. Tak akan jadi Syiah kalau tidak berfahaman begitu. Tapi dahsyatlah cara dia masuk dalam masyarakat itu. Sebab dia ada konsep, kita kata taqiyah tadi, pura-pura tadi, dia boleh pura-pura dengan kita. Di peringkat awal dia tak kata begitu. Dia kata Abu Sufyan saja yang kafir. Akhir-akhir lama-kelamaan Abu Bakar pun jadi kafir juga. Itu cara Syiah lah. Dulu dahsyat tu. Sampai semua ajaran Syiah tu dia amalkan. Muta'ah apapun dia amalkan.
Sebab dia anggap ini Islam. Oh, sangat bahaya. Pada ketika itu satu cabaran besar kepada umat Islam. Bukan di sini saja, di Indonesia lagi dahsyat, lagi dahsyat. Itu sebenarnya kerana umat ini tak faham, tak kenal ahli sunnah. Kalau belajar, misalnya kita tengok dalam hadis ni, setiap Nabi ada hawari dan sahabat. Sahabat tu macam mana? Dia tak akan jadi keliru. Tapi cara dia masuk tu menarik juga, mengelirukan orang. Dia kata sahabat itu kan, dia bukan masuk. Bila tidak masuk, dia mungkin tersalah. Yalah, kalau sekadar salah tu benda macam mana? Ini sampai ke peringkat akidah. Tidak masuk tu apa mana, sekadar mana? Ni sampai rosak akidah. Tak boleh. Sebab itulah, alhamdulillah dalam masyarakat kita akhirnya masyarakat kita tak boleh terima amal macam tu. Siapa sahabat itu? Iaitu orang-orang yang sentiasa menjadi sahabatnya dan tidak meninggalkannya. Tidak meninggalkannya. Di sini Al-Ubi terkeliru lalu mengatakan ia bercanggah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain tentang kedatangan para nabi bersama umat mereka pada hari kiamat nanti, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam fara'aytu an-nabiy wa ma'ahu ar-raht wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Bermaksud dikemukakan kepadaku umat-umat yang lalu. Ditunjukkan kepada Rasulullah, dia nampak. Aku nampak ada Nabi yang ada bersamanya sekumpulan kecil pengikut. Ada Nabi yang datang dalam keadaan ada bersamanya seorang dua pengikut sahaja. Ada pula Nabi yang datang dalam keadaan tiada seorang pun pengikut bersamanya. Jadi kan dalam hadis ini dia kata tidak ada seorang pun Nabi, melainkan ada bersamanya itu hawari dan sahabat. Macam mana nak kata tidak ada seorang pun Nabi? Artinya semua Nabi itu mesti ada macam ni lah. Sedangkan dalam hadis ini kata ada juga Nabi yang tak ada pengikut dia. Kalau ada pun seorang dua. Jadi mana yang biasa, mana yang sahabatnya, mana yang istimewanya? Kalau macam tu, itu kekeliruan yang mungkin timbul. Kalau kita lihat pada hadis itu nampak macam ada pertentangan dengan hadis yang kita baca sekarang ni. Antara jawapan, jadi kita mesti dalam hadis ni kan, nak memahami hadis mesti kena tengok dalam kitab mana ada sebut itu. Jadi pertentangan kalau ada, percanggahan kena cuba selesaikan. Sebab ini semua ni dalam kitab-kitab yang sahih ni, dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam itu, dalam ni. Yang ni pun hadis dalam Bukhari, dalam Muslim juga. Antara jawapan yang diberikan untuk merungkai kekeliruan seperti ini ialah, satu, walaupun hadis Ibnu Mas'ud di atas muakkad selepas nafi. Ini dari segi kaedah bahasa Arab lah, yang memberi arti semua Nabi yang diutus Allah mempunyai hawari dan sahabat, namun ia perlu ditakwilkan dengan kebanyakan mereka, bukan kesemua mereka. Ini kan, kalau kita perhatikan, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa. Ini ayat ini dipanggil ayat muakkad selepas nafi. Selepas nafi, muakkad selepas nafi. Nafinya mana? Ma, tidak ada seorang pun melainkan. Itu menguatkan, maknanya semua Nabi lah, tak ada kecuali. Zahirnya nampak begitu. Jadi ini perlu ditakwil. Bukan tak ada Nabi itu langsung tak ada. Tapi maksud dari sini kebanyakan Nabi.
Kebanyakan Nabi adalah yang ada pengikut dia dan hawari dia. Ya, bukan kesemuanya, kebanyakan mereka. Yang kedua, di sini terdapat sifat yang dibuang. Takdirnya ialah ma min nabiyyin lahu atba'. Jadi dalam hadis itu, ma min nabiyyin ba'athahu Allah, ma min nabiyyin lahu atba'. Maknanya ada sifat dia yang dibuang di situ. Yang dibuang di situ. Tidak ada seorang pun nabi yang ada pengikutnya. Maka mestilah ada di kalangan pengikutnya itu golongan hawari dan para sahabat yang ada pengikut. Yang tak ada pengikut tak masuk. Benda-benda macam ni lah yang susah. Kalau kita tengok zahir sepintas lalu, nampak jadi macam banyaklah percanggahan. Ini bercanggah dengan ini bercanggah dengan ini. Sebenarnya boleh diselesaikan kalau mengikut kaedah yang betul. Yang ketiga, Syekh Ibnu Arafah berpendapat bahawa yang dibicarakan di dalam hadis yang diisyaratkan oleh Al-Ubbi itu ialah para nabi yang kita baca tadi. Uridat alaihal umam itu berkenaan dengan nabi. Sedangkan hadis Ibnu Mas'ud di atas, hadis yang kita baca tadi, hadis yang ke-41 ni berbicara tentang para rasul. Kalau nabi memang ada nabi yang tidak ada pengikut pun, atau ada pengikut seorang dua saja, itu ada. Yang hadis Ibnu Mas'ud ni cerita tu, mesti ada awari, mesti ada sahabat, itu nabi lagi rasul, bukan nabi sahaja. Hadis yang dikemukakan oleh Al-Ubbi tadi, ini pun ada di dalam Bukhari, dalam Muslim juga. Uridat alayyal umam, ini hadis berbicara tentang para nabi. Maka di kalangan nabi itu adalah yang tak ada pengikut, atau ada seorang dua saja pengikut. Ini lain cerita. Yang tu cerita pasal lain, ini cerita pasal lain. Sebenarnya tidak ada pertentangan di sini. Tidak ada pertentangan di sini. Boleh diterima kedua-duanya. Kedua-duanya boleh dijamak, diterima. Kemudian dia kata, golongan hawari dan para sahabat yang berpegang teguh dengan sunnahnya. Ini menunjukkan sunnah-sunnah ini bukan sunnah Nabi kita sahaja. Bahkan setiap Nabi ada sunnahnya. Ada sunnah. Sunnah itu perjalanan atau cara hidup Nabi masing-masing. Dia ada. Dan patuh pula kepada perintahnya. Ini ada dalam hadis ini disebut, mereka kemudiannya digantikan oleh angkatan baharu yang pandai berkata tetapi tidak berbuat. Mereka yang di nabi-nabi, nabi lagi rasul tadi, kemudiannya digantikan. Kemudian jadi kalau kita tengok bahasa Arab ni, dia semuanya ada makna dia yang tersendiri, yang perlu kita ambil kira. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini, illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri thumma. Itu kemudian. Thumma itu mana kemudian. Kalau kita bahasa Melayu ni, kemudian ini susah juga, dia tidak seperti bahasa Arab kan. Kalau bahasa Arab, thumma ini haraf, dipanggil haraf ataf, litartib wa tarakhi, memberi makna teratur dan lama selepas. Lama selepas. Misalnya kita kata Ahmad masuk ke dalam dewan ini, kemudian Yusuf. Ahmad masuk ke dalam dewan ini, kemudian Yusuf. Kita nak faham macam mana kalau bahasa Melayu? Saya ni tak kuat mana bahasa Melayu sebenarnya. Tulis tu boleh, tapi dari segi kuat itu saya tak begitu yakin. Tapi berdasarkan yang saya tanya-tanya, orang-orang yang ahli bahasa Melayu pun, dia pun tak boleh nak cerita juga. Dia pun kata tak ada ketetapan kalau kemudian itu mesti lama selepas Ahmad masuk.
baru Yusuf masuk. Adakah memberi makna lama kemudian? Siapa ahli bahasa di kalangan kita? Dia tak jelas begitu. Kalau bahasa Arab dia jelas. Kalau kita kata Ahmad dan Yusuf masuk ke dalam dia, dan menggunakan dan, ia tidak, itu dipanggil mutlaqil jam'i. Dia ada kaedah dia. Ahmad, nak ceritanya Ahmad dan Yusuf masuk ke dalam dewan. Tidak nak cerita siapa masuk dulu, siapa masuk kemudian. Tak semestinya yang disebutkan dahulu dalam ayat itu, Ahmad itu disebut dahulu, maka dia masuk dahulu. Tak mesti. Yang nak ceritanya kedua-dua ada masuk. Itu saja. Kedua-duanya melakukan perbuatan masuk ke dalam dewan itu. Tak nak cerita siapa dulu, siapa kemudian. Kalau sebut dahulu, tak mesti dia dahulu. Boleh jadi disebutkan, yang disebutkan kemudian itu masuk dahulu. Boleh jadi. Itu kalau bahasa Arab. Tapi kalau kita kata Ahmad masuk ke dalam dewan ini, lalu fa Yusuf dengan fa, bukan waw, fa, lalu Yusuf, lalu tu lepas tu terus Yusuf. Itu memang menunjukkan tertib. Ahmad masuk dulu, lepas Ahmad masuk tu segera, cepat, dan selepas itu Yusuf masuk pula, segera. Tapi kalau kata Ahmad masuk ke dalam dewan ini, summa, kemudian Yusuf, mana Ahmad memang masuk dulu, Yusuf tu masuk juga, tapi lama selepas Ahmad masuk baru dia masuk. Itu makna summa. Adakah bahasa Melayu kalau kata kemudian itu dia memberi makna begitu? Saya rasa yang saya guna lah, yang saya faham, tak ada jelas begitu. Kalau kata kemudian mesti lama. Kalau lalu Yusuf masuk, itu mesti cepat, tak jelas. Tapi kalau bahasa Arab memang begitu. Jadi di sini pun mereka kemudiannya diganti. Thumma, dia guna perkataan thumma itu, innaha takhlufu min ba'dihim. Ulama terus pegang sini. Ini benda yang boleh pegang. Cuba perhatikan kata al-ubbi, ada nota berapa tu? 193 ya, bawah sekali. Kata al-ubbi ataf dengan tummah, dalam terjemahan tadi kemudiannya. Di sini menunjukkan pengubahan yang dilakukan oleh generasi kemudian, seperti tersebut di dalam hadis ini, berlakunya setelah agak lama zaman nabi-nabi masing-masing berlalu. Jadi sebaik sahaja nabi itu meninggal, mati, apakah terus datang generasi yang mengubah sunnahnya itu, ajarannya itu, terus ke? Al-Ubbi mengatakan, kalau mengambil kira perkataan thumma di sini, tidak terus, tetapi lama selepas itu baru ada pertukaran ataupun pengubahan terhadap ajaran Nabi. Begitu. Kalau kita terima, ini menunjukkan sahabat-sahabat itu tak termasuk dalam golongan yang mengubah, tak termasuk dalam golongan yang mengubah dan menyelewengkan ajaran Nabi. Sebab thumma, selepas Nabi meninggal, siapa yang terus menyambung dia? Sebab sahabat-sahabat, bukan dia. Jadi kalau Syiah nak kata ini sahabat ni yang menyelewengkan, tak betul. Sebab hadis ini kata thumma, bukan terus. Kalau dia kata kalau dia kata begini, fa innaha takhlufu min ba'dihim, bukan thumma inna, fa innaha. Kalau kata macam tu, patutlah, mungkin sahabat tu kita boleh terima, sahabat terus menyelewengkan ajaran Nabi. Tapi Nabi kita tidak. Begitu juga Nabi-Nabi yang lalu, yang dekat-dekat dengan dia tidak ubah, yang lama jauh daripada dia tu yang ubah ajaran dia. Artinya sahabat-sahabat dia tak ubah. Sahabat-sahabat tu yang dipujikan di sini, sahabat dan Hawari itu dipuji. Sahabat itu siapa? Takkanlah kita yang lahir kemudian di sahabat dia. Sahabat dia orang yang bersama dengan dia lah. Mereka itu tak ubah, mereka itu dipuji di sini. Yang disebutkan kejahatan ini dilakukan oleh orang kemudian. Orang kemudian itu dekat
ke dengan zaman dia atau jauh? Jauh. Kita tahu macam mana? Thumma. Itu. Ini dipegang oleh Al-Ubbi. Sebab ini tokoh-tokoh, ulama-ulama. Jadi semua dia ambil. Kenapa guna perkataan ini? Sebab itu tak boleh main-main dalam hadis. Kena tepat. Kena jaga semua. Di sebalik itu ada makna semua. Walaupun kalau mengikut bahasa kita, mereka kemudiannya tak jelas tu, kemudiannya tu lama ke selepas atau segera, tak lama selepas, tak jelas. Tapi ini dalam bahasa Arab, kena pakai cara dia lah, kaedah dia lah. Ini menunjukkan bukan para sahabat itu yang menyelewengkan dan memesongkan ajaran Nabi kita. Begitu juga bukan hawari Nabi Isa yang menyelewengkan ajarannya, tapi orang kemudian berapa lama selepas itu, beratus tahun selepas itu baru berlaku penyelewengan. Bukan orang-orang yang bersama dia, yang setia dengan dia, mereka tu tak ada melakukan kerosakan pun. Jadi khuluf di sini ialah orang kemudian, generasi kemudian, lama selepas nabi-nabi itu pergi, digantikan oleh angkatan baru yang pandai berkata tetapi tidak berbuat. Kalau sahabat dulu, dia tak ada banyak cakap, dia buat. Orang kemudian dia banyak cakap, buat tidak. Itu bezanya. Beza orang kemudian yang disebut dengan sebutan yang tidak baik, itu khuluf itu, atau dalam tajuk itu kita baca tadi khulufis su, generasi kemudian yang jahat. Generasi kemudian yang jahat. Mereka ni apa sifat dia? Ada sifatnya, bukan saja-saja kata begitu. Tengok sifat dia, apa perangai dia. Perangainya tak pandai berkata, tapi tak tahu buat. Dan benda yang seumpama ini tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dalam hadis Nabi tak suka cakap banyak, cakap saja. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu duduk kata sesuatu yang kamu tidak buat? Tak boleh macam tu. Jadi ajaran Allah, ajaran Rasulnya kena buat apa yang dikata, ataupun tak payah kata, cakap tak payah banyak, buat saja. Itu orang yang ikut Allah dan ikut Rasulnya. Artinya khuluf ini dia tak ikut, sudah ubah tu cara tu, dia tak ikut macam tu. Bahkan yang adanya mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka, itu ada buat. Itu ada buat. Yang tidak diperintahkan, tidak disuruh, dia buat. Ini mulalah agama itu nak berubah, nak diselewengkan. Jadi Nabi SAW kata kena perangi, kena tentang golongan ini, jangan biarkan. Kalau biarkan, rosak agama. Rosak agama ni dia sampai ke peringkat kemuncaknya, asasnya pun rosak, boleh berlaku. Tengok yang lepas-lepas macam mana jadi. Semua ajaran Nabi bawa, Nabi mana-mana pun dia bawa ajaran tauhid kan. Itulah ajaran yang asas. Tak ada siapa pun yang pandang sepi atau mengabaikan itu, konsep itu, akidah tauhid itu. Tak ada siapa daripada Adam sampai Nabi kita. Tapi cuba tengok, mana ada agama yang bersihnya tauhidnya sekarang ni, selain daripada agama Islam kita ni. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, dia tak bawa ajaran syirik, 3 Tuhan dan lain-lain lagi, agama yang berbeza-beza, tak ada pernah bawa. Tapi pengikut dia kaitkan dengan dia kata Nabi Isa ajar. Itu khuluf lah tu, khulufus su, sampai ke peringkat yang asas tu, akidah tu boleh rosak. Yang lain-lain tak tahulah. Kalau akidah tu boleh ditinggalkan, yang lain-lain tentu banyak dah rosak. Tak pakai dah, sudah diselewengkan. Bahkan kalau mengikut akidah kita berdasarkan Quran dalam hadis, kitab suci mereka itu pun sudah diselewengkan, bukan yang asli lagi. Tak ada dah yang original, tak ada. Seperti Quran ini. Sebab hikmat Allah menghendaki Quran dan syariat Nabi kita ni sampai ke akhir zaman dijaga.
Nabi-nabi dulu tidak. Sebab perlu ada Nabi yang datang kemudian untuk baiki itu. Jadi betul lah, apa yang berlaku ni memang betul. Sepatutnya pun begitu. Kalau sesat tak ada yang baiki, itu kesianlah kepada manusia. Mereka meraba-raba tak tahu, tak ada yang menceritakan ajaran yang sebenarnya. Ini kan ada ajaran Nabi Muhammad SAW yang memperbetulkan semula, yang cerita ajaran sebenar setiap Nabi yang datang ke dunia. Sama saja. Yang asas tu pun tak dapat jaga. Usahakan yang lain-lain. Jadi ada nota di situ, yang dimaksudkan dengan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka di sini bukanlah perkara-perkara harus, tetapi perkara-perkara haram seperti amalan bid'ah, khurafat dan lain-lain kemungkaran. Itu yang dimaksud, bukan perkara harus. Kalau perkara harus tak apalah, tak diperintahkan pun boleh buat. Tak ada siapa pun yang bertekad nak jadi khulufus su dengan sebab pakai kereta ke ataupun reka buat kapal terbang ke dan sebagainya. Tak ada siapa pun kata itu perbuatan jahat. Yang jahat ini berkait dengan agama, khususnya berkait dengan agama. Maka sesiapa berjuang menentang mereka dengan tangannya, dia adalah orang mukmin. Sesiapa yang berjuang menentang mereka dengan lidahnya, dia adalah orang mukmin. Dan sesiapa yang menentang mereka dengan hatinya, dia juga adalah orang mukmin. Sesudah itu, tapi selepas itu, tidak ada lagi iman walaupun seberat biji sawi. Tak ada lagi. Dia kena 3 peringkat itu. Sebab itulah Imam Nawawi, Qadhi Iyad, dia letakkan hadis di bawah bab sebelum ni. Sebab bab sebelum ni kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, itu dia ada kaitan. Ada kaitan. Dari segi ni pun ada persamaan dia. Tapi ada tak samanya. Di sini ada jahadahu, bukan taghyir saja. Jadi ada perlawanan itu. Ada pertentangan di situ. Maka sesiapa yang berjuang menentang mereka dengan tangannya, termasuklah memerangi mereka. Kalau sampai ke satu peringkat, sampai begitu. Misalnya golongan Syiah yang kita sebut tadi. Nabi SAW sampai sebut dalam hadisnya, qatiluhum fa innahum musyrikun. Perangilah mereka, kerana mereka sebenarnya golongan musyrikun, golongan Rafidah. Nabi suruh perangi. Kalau sampai ke peringkat itu pun, tengok sahabat-sahabat kan tidak berpegang dengan puak-puak Khawarij. Berpegang. Itu guna dengan tangan itu. Jihad dengan tangan. Termasuk memerangi mereka sekiranya perlu demi menamatkan kekuasaan mereka serta mengembalikan mereka kepada kebenaran. Itu tujuannya. Kalau tidak, rosak agama Islam. Kalau rosak agama Islam, habislah. Mana lagi nak ada agama lain yang nak datang lagi kemudian. Kalau agama Nabi-Nabi dulu, ada lagi Nabi lain selepasnya yang datang memperbaikinya. Kalau agama Islam ni yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni rosak, habislah. Sebab itu kena jaga sangat. Tak ada yang lain, ini saja yang ada. Maksudnya mukmin yang sempurna imannya. Dia adalah orang mukmin yang sempurna imannya dalam bab menyatakan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Kena pakai begitu. Bukan kata dia mukmin, dia adalah mukmin. Maknanya kalau tak buat begitu, dia tidak mukmin langsung. Tidak. Tidak. Bahkan orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa, masih lagi mukmin berdasarkan hadis yang lain. Itu sebab kena sebut di sini yang sempurna iman. Sesiapa yang berjuang menentang mereka dengan lidahnya, yakni dengan cara memberi nasihat dan peringatan kepada mereka, mungkin juga dengan cara mengutuk dan mengecam tindakan mereka jika perlu. Itu dengan lidah kan, teguh. Tidak memadai dengan nasihat, dengan teguran yang lembut, mungkin dengan cara yang lebih kasar jika perlu. Itu termasuk tegur dengan lidah. Tak boleh biarkan. Kalau biarkan, rosak agama.
Dia adalah orang mukmin. Dan sesiapa yang menentang mereka dengan hatinya, itu ada nota di bawah, dengan membenci perbuatan dan tindakan mereka serta tidak berpuas hati dengannya. Apa saja yang bertentangan dengan Islam kita tak puas hati, kita tak redha. Dia kena ada macam tu perasaan. Kalau tak ada apa, ikutlah sistem macam mana pun datang, ikutlah apa pun, tak kisah. Janji kita boleh semayang saja, misalnya begitu. Itu tak sempurna iman. Tak sempurna, bukan mukmin yang sebenar. Kalau mukmin yang sebenar tidak begitu. Sekiranya seseorang itu tidak melakukan semua yang tersebut dan tidak juga membencinya di dalam hati, dia dikira berpuas hati dengan sesuatu kemungkaran yang sedang berlaku. Akibatnya, dia tidak lagi termasuk dalam orang-orang yang dikatakan Rasulullah sebagai mukmin. Maksudnya, yang sempurna dalam perkara itu. Sebab perkara ni banyak dalam hidup. Ada kalanya orang sempurna dalam rumah tangga ni, tapi dalam bab ni tak sempurna. Sempurna dalam bab ni, di sini pula tak sempurna. Nak sempurna semua lah, seperti yang Rasulullah SAW nak, barulah puas hati. Sesudah itu tidak ada lagi iman walaupun seberat biji sawi. Sesudah itu tidak ada lagi iman. 199. Orang itu bukan sekadar tidak menyukai atau tidak berkenan, bahkan menganggap halal pula apa yang dilakukan oleh mereka itu. Kalau kita kata dia anggap halal, langsung tak ada iman, bukan tidak sempurna lagi. Kalau anggap halal, jadi setengah-setengah ulama pakai tidak ada lagi seberat biji sawi. Maksudnya benci pun tak ada dalam hati. Setengah-setengah ulama kata tak ada langsung dari iman kalau dia menganggap halal. Kalau dia tidak menganggap halal, masih lagi mukmin tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Baiklah, kita ada beberapa kesimpulan daripada hadis ini. Antara kesimpulan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah: satu, seorang yang beriman harus menentang kemungkaran dan kebatilan yang berlaku di hadapannya dengan apa cara sekalipun, sekadar yang termampu olehnya. Itu mesti kena buat. Kalau seseorang itu ada iman, dia kena ubah. Sekadar yang termampu lah, mengikut kemampuan masing-masing. Kemungkaran mengikut Islam lah. Kemungkaran mengikut Islam dan kebatilan. Yang kedua, cara yang diyakini berkesan untuk menentang sesuatu kemungkaran itu lebih perlu diutamakan berbanding cara yang tidak diyakini. Kita yakin kalau macam ni, buat macam ni, bagus, dia akan jadi semakin baik. Kalau tidak yakin, jangan. Jangan, kena berhati-hati sikit. Nak ubah pun memanglah bagus, tapi ada kalanya kalau jadi semakin teruk, itu tak kena. Bukan dikehendaki begitu. Jadi kena pastikan cara tu. Pilih dalam banyak-banyak cara tu mana yang paling selamat, paling aman. Tapi kena ubah. Jangan rela. Tak boleh rela. Apa-apa sajalah penyelewengan ini mengikut agama. Dia bukan sekadar bid'ah khurafat itu saja. Penyelewengan dalam masyarakat termasuk juga yang tidak direstui, tidak disetujui oleh agama. Kezaliman misalnya berlaku, itu pun termasuk juga. Jadi kena baiki ya. Tapi kena pilih cara yang terbaik. Yang ketiga, penggunaan kekerasan tidak semestinya berkesan dan praktikal. Jadi ada kalanya perlu nasihat dengan lidah. Ada kalanya begitu. Jadi kemungkaran itu, misalnya dalam keluarga, anak tak sembahyang misalnya. Kalau kata banyak sangat,
Mungkin dia lari terus. Lagi tu dia lari tu tinggal rumah. Jadi kalau kita tidak tegur, ada ketika-ketikanya pilih-pilih masa, dalam hati tak senang, tak suka. Dia kena ada itu. Tak semestinya dengan perkataan, dengan pukul, tak mesti. Ada kalanya kita bertindak begitu, dia jadi semakin liar. Jadi itu kena pandai-pandai kita. Kena pandai-pandai. Yang pentingnya dalam hati tak suka. Tengoklah perangai dia macam mana, jiwa dia macam mana. Ada kalanya kalau kerap sangat ditegur, dia jadi macam lain. Jadi itu bukan bermakna kita tidak tegur, kita suka, tidak. Tapi ada cara dia sendiri, cara yang terbaik lah. Kenapa? Jangan sampai jadi semakin teruk. Kalau nak kira, boleh kita tak bagi makan, kita kira musuh terus. Jangan duduk di rumah ni, misalnya. Tapi itu bukan cara. Anak kita tak sudah juga, tak selesai juga, bukan boleh selesai dengan mudah. Dia tetap bin kita juga sampai ke bidang pun, ke mana-mana pun. Jadi kena berhati-hati dalam memperbaiki benda yang mungkar. Itu kena teliti. Jadi yang kata tegur dengan tangan, tentang dengan tangan, dengan lidah, boleh jadi, boleh kita pakai mengikut kesesuaian, tidak mengikut tertib. Tidak mengikut tertib. Yang itu atas, mungkin kita boleh guna yang bawah. Itu cara yang sesuai, yang paling baik. Jadi daripada bawah ke atas, tidak daripada atas ke bawah. Tidak tangan dulu, tak mampu itu lidah, tak mampu itu baru ini. Mungkin kita boleh mulakan daripada dengan hati dulu. Boleh. Yang pentingnya buat, lakukan, cuba berusaha mengubah keadaan itu. Yang keempat, agama Islam tidak membenarkan umatnya melakukan sesuatu yang tidak termampu oleh mereka. Jadi kita kena buat setakat yang mampu. Setakat yang mampu. Yang kelima, perkara yang terakhir boleh dilakukan oleh seseorang yang beriman untuk mencegah kemungkaran ialah membencinya di dalam hati. Itulah yang boleh buat. Paling tidak pun itu. Jangan tak benci. Tak benci artinya tak ada langsung iman. Kalau kita pakai dengan arti tak sempurna iman, tak sempurna langsung. Kalau tidak sempurna juga, cuma di tahap itulah. Yang keenam, seorang yang beriman tidak seharusnya berasa senang hati dengan kemungkaran dan menganggapnya sebagai suatu perkara yang biasa. Tak boleh begitu. Tapi kena anggap benda ni benda besar, benda ni akibatnya akan jadi semakin teruk. Jadi kita kena ubah terus sekarang ni. Kena buat begitu. Tak boleh anggap perkara biasa. Semua biasa. Semua biasa. Tak boleh. Biar jadi susah hatilah kita memang lah. Susah hati dapat pahala. Dapat pahala. Anak tak bertudung, susah hati juga. Tak bertudung, susah hati juga. Tak boleh anggap biasa. Jangan anggap biasa. Anak isap rokok, jangan anggap biasa. Jangan kira ramai kawan-kawan dia yang sebaya dia dengan isap juga. Tak boleh. Jangan anggap biasa benda-benda yang tidak baik. Atau lain-lain lagi, anak tak tahu masa ketikanya pulang ke rumah kita, ikut masa nak berkawan dengan saya, jangan anggap biasa. Tak boleh, itu bahaya. Kena ambil hal, ambil tahu. Yang ketujuh, iman seseorang itu boleh ada atau hilang dalam bab tertentu. Boleh sempurna, boleh kurang dalam bab tertentu, dalam bab mencegah kemungkaran. Lemah dia dalam bab ni tidak. Dia ada bab-bab tertentu, boleh jadi lemah, boleh jadi lebih. Yang ke-8, iman mempunyai banyak tahap. Tahap tertingginya ialah dapat mendaulatkan Islam dengan kekuasaan dan pemerintahan. Itu tahap tinggi. Dan itu termasuk dalam iman juga. Bukan tak termasuk dalam iman. Memerintah, berkuasa, itu termasuk dalam iman. Sebab banyak perkara
nak menjalankan tuntutan iman, dia kena ada kuasa tu. Kalau tidak, tak boleh. Tak boleh, salah pun. Salah. Misalnya, dulu saya pernah jumpa dengan orang Indonesia, orang Aceh. Dia kata, di sana kita buat, Allah Alam tak tahu lah kawasan macam mana dia tu. Mana pakai jemaah saja, bukan kira pemerintah. Kalau dia salah, kita laksanakan hukum Islam. Tak boleh begitu. Salah dia kena ada kaitan dengan pemerintah, penguasa. Bukan boleh jemaah itu melaksanakan benda-benda macam ni. Walaupun itu memang ajaran Islam, tapi benda dia ada kaitan dengan pemerintah. Tanpa pemerintah buat sendiri, tak boleh, salah. Kadang-kadang berlaku kesilapan gitu. Jadi tak boleh. Dia ada kaitan dengan pemerintah. Pemerintah itu ada kena-mengena dengan iman juga. Sebab nak melaksanakan benda macam ni tanggungjawab pemerintah. Selagi tidak ada pemerintah, tak boleh. Kalau ada pun tak cukup syarat dia, tak boleh juga. Tengok gini. Kita orang Islam, rukun Islam, buat haji, rukun. Tapi kalau tak cukup syarat, tak wajib, tak berdosa pun. Tapi benda tu rukun tu kena kira. Begitu juga dengan yang lain-lain, sama. Yang ke-9, lenyapnya iman seseorang dalam sesuatu bab tertentu berarti kuranglah imannya secara umum. Ikutlah dalam bab mana pun, kalau dia kurang, boleh kita katakan kuranglah secara umum iman seseorang. Sebab iman itu boleh bertambah dan berkurang. Dengan itu ia tidak lagi menjadi seorang mukmin yang benar-benar sempurna. Nak jadi seorang mukmin yang benar-benar sempurna ni susah. Banyak cabaran dalam semua sudut. Sempurna, susah. Itu cabaran tu. Dan perlu kita berusaha ke arah itu. Nak jadi begitu, tak boleh main-main lah. Tak boleh main-main. Itulah kesimpulannya. Dan tadi kita baca tajuk yang satu lagi tu, tak sempat dah. Kita rasa setakat itulah untuk petang ni. Cuma kalau ada perbincangan, nak bincang mana yang kurang puas hati, atau mana rasanya di tempat mana yang perlu ditambah, insyaAllah boleh cadangkan. Allah. Saya kurang jelas dengan yang angkatan baru yang pandai berkata tidak berbuat apa, tidak berbuat. Kalau orang tu dibayar cakap macam penganalisis ekonomi, penganalisis politik, dia cakap lah. Apa dia punya itu lain. Hak dia lah. Bukan maksud tak boleh bercakap tu. Ini maksudnya dia pandai, dia tahu benda ni kena buat, tapi dia tak buat. Benda kewajipan lah, termasuk dalam kewajipan dia. Ataupun dia sepatutnya bercakap, dia tidak bercakap. Kewajipan dia tak kena juga. Dia sepatutnya bercakap, dia tidak bercakap. Tanggungjawab dia ialah mengkaji, dia tidak buat. Tak buat tu lah yang sebenarnya. Tak mesti ada kaitan dengan bercakap. Tak buat, sepatutnya tanggungjawab kena buat. Itulah maksudnya. Ada lagi? Maulana, adakah hadis ini berkaitan dengan peristiwa di zaman yang mana manusia dah tak lagi nak hidup Islam, maka pada kita tu orang dah tak ada lagi iman? Tidak, dia umum sebenarnya. Tidak khusus dengan akhir zaman, bila-bila masa saja. Bila-bila masa. Termasuk, tapi benda ni daripada zahirnya ada seperti kita sebut tadi, thumma itu tidak terus selepas Rasulullah. Selepas Rasulullah, sahabat-sahabat tu jaga dengan baik lagi. Lama selepas itu. Lama tu daripada situ sampai ke akhir zaman mungkin berlaku lah. Jadi tidak kata khusus dengan akhir zaman. Bila-bila masa. Dan benda ni memang pun ada setiap masa. Setiap masa penyelewengan ajaran Islam ini dalam bentuk bid'ah, khurafat, macam-macam itu ada daripada dulu lagi. Ada daripada dulu, cuma dia untuk tukar rupa. Jadi bagi kita kena jagalah Islam itu daripada benda-benda begini. Sehingga benda-benda kecil pun kita kena jagalah, takut-takut jadi melarang. Misalnya ada orang
Kita ni lama tak dapat anak, lama kahwin tak dapat anak kan. Bila dapat anak tu dia suka sangat. Jadi dia nak akikah kurban lembu atau unta, bawa unta. Dia suka sangat. Itu tak kena. Sebab akikah ni tak ada lembu atau unta. Suka pun kalau lelaki 2 saja, perempuan 1. Tak boleh kata suka kerana perempuan 2 ekor. Tak apa sunnah. Sunnah sebanyak tu lah. Kemudian kita kata, kalau seekor tak cukup, ramai datang keluarga ni sebab suka kan. Itu boleh tambah, boleh beli daging, boleh sebelah lembu, boleh nak sebelah unta pun. Tetapi yang asal itu jangan tinggal, jangan tukar. Yang asal tetap dengan kambing, bukan dengan sebelah ayah. Berapa ekor pun tak boleh. Kambing ataupun yang sejenisnya lah, kibas ke, biri-biri ke, yang seumpamanya. Itu lelaki 2, perempuan 1. Jangan ubah. Nak tambah tak apa, tapi jangan niat di situ. Niat situ tak kena. Itu lama-lama jadi menyeleweng lama-lama. Jadi kata kalau tak dapat anak lama, suka saat kita boleh buat macam suka hati. Tak boleh. Kena jaga benda-benda ini, daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Termasuk ya. Satu soalan berkenaan dengan ni lah, yang menentang dengan lidah ni kan. Kan sekarang ni banyak dalam Facebook orang share benda-benda ni lah. Kalau macam yang tak tutup aurat, dia share juga ini tak boleh, ni orang tak tutup aurat, dan dia komen lah yang tak bagus dan sebagainya. Tapi apa niat dia tu dalam menegur tu? Dan inilah, kita share gambar-gambar orang tak tutup aurat. Lepas tu dia tegur yang ni tak boleh tak tutup aurat. Ya, setakat mana yang kita boleh tegur, yang salah boleh tegur. Tapi kita boleh kongsi lah tu, maknanya dia kongsi gambar dan sebagainya. Maksudnya dalam Facebook sekarang ni, kalau orang tak tutup aurat, dia ambil gambar, lepas tu dia share kan. Dia kongsi kan. Itu termasuk juga, termasuk. Tak boleh. Termasuk. Sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Gitulah. Maulana, ada riwayat yang sahih daripada Ibnu Mas'ud tentang selipar bentuknya macam mana? Tak ada. Selipar begitu lah. Selipar kasut dia tukar-tukar kan. Itu melampau. Sekarang ni ada duit kan, emas pula dia buat selipar lagi. Itu melampau. Jangan. Kita kena tegur. Yang tahu kena tegur. Tahu dah, memang kita tahu semua terima Nabi itu pakai selipar, pakai kasut. Tapi dalam bentuk pemujaan macam tu khusus, tak boleh. Tak ada macam tu, tidak dibuat oleh orang dahulu. Ini cerita khuluf, cerita orang kemudian. Ini orang kemudian. Dan benda ni kena tentang, tak boleh main-main. Lama-lama dia jadi syiar. Dia jadi syiar. Jadi syiar susah. Sebab tu kena tentang, kena tegur. Dalam hadis itu kata, kalau kita macam tidak menegur ataupun tidak ada benci dalam hati itu, maksudnya tak ada iman. Macam mana yang orang buat tu tadi? Buat dia gini, dia kalau tidak menganggap halal masih beriman, cuma salah lah, berdosa. Mukmin yang kurang, yang tidak sempurna tu. Yang melakukan pun jangan menganggap halal. Tak sembahyang, tak. Iyalah, salah besar lah, dosa lah. Tapi dia masih Islam, masih mukmin berdasarkan hadis-hadis yang lain. Jadi ulama ni dia buat kesimpulan setelah dia kaji semua sudut, semua hadis. Kalau Mu'tazilah macam Khawarij, dia kata kafir tu lah. Ni dalilnya kata tak ada satu seberat biji sawi pun iman. Mana tidak Islam, dia buat kesimpulan begitu. Dia tak tengok dah hadis lain. Kita ada sunnah tidak begitu. Kita kena tengok juga hadis lain. Sebelum ni kita sudah jumpa kan, dia mencuri, dia berzina, dia apa, dia tetap beriman. Wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Itu macam mana? Dalam hadis yang lain pula, orang yang ada iman dia seberat zarah,
dia masuk juga surga. Akhirnya. Jadi benda-benda macam ni kena tengok semua, jangan tengok satu saja. Dari segi tak sempurna, memang tak sempurna. Orang yang buat itu lagilah. Kita yang tak buat ni pun kalau suka atau tak benci, tak sempurna juga. Jadi semua kena terlibat lah. Yang tak buat tu bukan lepas dengan sebab dia tak buat, dia tidak cuba membaiki. Sekurang-kurangnya benci, dia juga terlibat. Tak sempurna iman, bukan yang melakukan saja. Itu setakat itulah dulu ya. Wallah.